Tuan-tuan, ada satu orang, dia tak boleh baca Quran. Dia tak boleh baca Quran, tapi sembahyang berjemaah tu anytime dia ada. Lepas subuh tuan-tuan, dia duduk dekat belakang masjid, dia buka Quran, dia tengok, dia renung, dia tengok, dia renung. Nak baca Quran tak boleh. Dia buat apa? Dia sentuh Quran tu, dia sentuh, dia menangis. Orang tanya pada dia, kenapa? Dia kata apa? Al-Quran ini aku boleh lihat, aku boleh sentuh, aku boleh usap, tetapi aku langsung tak boleh baca dia. Berapa ramai tuan-tuan yang hari ni orang tak boleh baca Quran, sedangkan akhlak kita dengan Allah apa dia? Jadikan Al-Quran itu sebagai apa? Sebagai wirid utama kita. Dia tu wirid. Wirid ni apa? Wirid ni benda yang selalu menutur dekat bibir kita, selalu kita ucapkan dia. Wirid kita apa sajalah, yang paling terbaik apa dia? Kata Imam Abdullah Al-Haddad, apa dia? Wirid yang paling terbaik adalah bacaan Al-Quran. Bacaan Al-Quran. Lepas solat Zuhur buat 2 muka. Lepas solat Asar 2 muka. Lepas solat Maghrib 2 muka. Lepas solat Isyak mungkin kita tarawih, tak apalah, balik rumah 2 muka. Sehari subuh esok pula 2 muka. Tak apa, perlahan-lahan, dengan tajwid kita jaga, dengan ayat Quran yang kita baca tu kita faham. Kita tuan-tuan, kalau kita fahamlah apa yang Imam sebut dalam surah, dalam juzuk yang kedua tu, dalam juzuk yang kedua yang Imam bacakan tadi tu, terangkumnya ayat-ayat berkaitan dengan hukum hakam tentang peralihan kiblat daripada Masjid Aqsa, Baitul Maqdis, ke Baitullahil Haram di Mekah Al-Mukarramah. Di situ juga ada cerita tentang apa? Tentang musibah yang Allah Ta'ala berikan kepada umat, dan apa yang perlu disebutkan oleh umat manusia. Dalam tu juga tuan-tuan menceritakan tentang apa? Tentang perjalanan Safa dan juga Marwah. Dalam tu juga menceritakan apa perkara yang haram dimakan oleh umat. Dalam Quran tu juga yang tu Imam baca tadi juga menceritakan apa? Menyuruh kita makan benda-benda yang baik, cari benda yang halal. Makna kalau kita boleh faham Al-Quran, bila mana Imam baca apa saja ayat, kita seronok. Kerana apa? Kerana kita faham di Quran itu. Baik, itu yang kedua. Yang ketiganya, hendaklah kita berusaha untuk menghadirkan hati kita ketika mana kita sedang solat, dan tidaklah kita solat melainkan dalam berjemaah selagi tidak ada keuzuran. Hadirkan hati kita dalam solat. Sebab itulah Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah, bila mana disebut oleh Maulana Zakaria Al-Kandahlawi dalam kitabnya Fadailul A'mal, bila mana Ali nak pergi semayang, tengah ambil uduk, badan menggeletak. Sahabat tanya, wahai Ali, kenapa badan menggeletak? Apa kata Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu? Adakah kamu lupa? Kamu lupa ke? Kamu tak tahu ke dengan siapa yang kamu akan berhadapan nanti? Ni tuan-tuan, sahabat. Kerana apa? Kerana hati mereka tu hadir kepada Allah. Seronok nak semayang. Kerana apa seronok nak semayang tuan-tuan? Kerana sahabat menganggap solat itu bukan perkara yang wajib. Dengar elok tuan-tuan. Sahabat tak menganggap benda itu benda yang wajib, yang membebankan dia. Sahabat menganggap apa? Menganggap benda wajib itu sebagai tanda cinta mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan, benda wajib kita kena buat. Suka tak suka kena buat, wajib buat. Puasa, hang tak suka ke, hang suka ke, kena puasa. Bila mana orang buat macam tu, dia akan rasa benda yang Allah Ta'ala turunkan, syarak yang Allah Ta'ala turunkan, puasa dan sebagainya, benda yang begitu teruk. Tetapi tuan-tuan, kalau kita buat kerana cinta kepada Allah, kita tak akan rasa beban. Seperti mana seorang kekasih yang ingin bertemu dengan kekasih dia, cakaplah dekat mana pun, walaupun terpaksa pergi 100, 200, 300 kilometer, dia takkan rasa susah. Kerana apa? Kerana dia pergi itu menemui apa? Menemui kekasih dia. Yang seterusnya apa pula? Dan tidak uzur untuk solat berjemaah. Tuan-tuan, kita bulan Ramadan,
Saya nasihatkan kepada diri saya dan juga kepada tuan-tuan yang hadir pada malam ini, janganlah kita datang solat berjemaah untuk apa? Untuk hanya nak menunaikan tarawih. Datanglah zuhur, asar, maghrib, isyak dan juga subuh berjemaah. Bagi yang bekerja tak ada masalah, maghrib boleh datang, subuh boleh datang, isyak boleh datang. Tapi bagi kita yang tidak ada apa-apa kepayahan, masyaqqah dan sebagainya, zuhur, asar, maghrib, isyak dan juga subuh, 5 waktu di masjid ataupun di surau. Kerana apa? Kerana solat berjemaah tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi SAW. Ini satu benda sunnah yang paling besar yang tak dihidupkan oleh umat. Apa dia? Menghidupkan solat berjemaah di masjid ataupun di surau-surau. Akhirnya umat ditinggalkan, akhirnya umat hancur. Kerana apa? Kerana benda kefarduan yang paling besar, sunnah Nabi yang paling dahsyat, kita tak buat. Jangan kita uzur tuan-tuan solat berjemaah. Baik, yang seterusnya, yang keempat, kita merasakan diri kita ini kerdir di hadapan keagungan Allah, dan kita bangun pada tengah malam, dan dalam kegelapannya kita beristighfar kepadanya dan berasa gembira untuk bermunajat kepadanya. Masya Allah tuan-tuan, ini orang yang sampai tahap apa? Tahap dia itu mencintai Allah sepenuh jiwa dan juga raga dia. Kenapa tuan-tuan? Bila mana dia duduk berhadapan dengan Allah, mana dia solat, dia berjalan atas dunia, dia makan, dia minum, apa pun dia akan rasa kedir dengan Allah. Dia rasa kedir. Manusia hari ni sombong dengan Tuhan. Kerana apa? Kerana dia anggap dia itu orang yang besar. Dia tak rasa dia tu ada Tuhan. Sedangkan tuan-tuan, kita berjalan di atas muka bumi yang Allah Ta'ala ciptakan sendiri. Kita minum air dia, air ni yang dia buat, walaupun kita ni tolong proses dia. Kita makan tu, makanan tu siapa yang jadikan? Memanglah kita kata aku makan nasi goreng tu aku masak. Memanglah masak nasi goreng, beras tu siapa jadikan? Padi tu siapa buat? Semua tuan-tuan, semua tu apa dia? Ada tanda kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Dan kita bangun pada tengah malam bulan Ramadan tuan-tuan, ihya'ur Ramadan, kita menghidupkan Ramadan. Anisyai, apa saja, daripada qiyamnya, daripada tazkirahnya, daripada mengaji kitabnya. Alhamdulillah masjid kita pun buat, lepas asar pun mengaji, pagi pun ada mengaji. Tu ihya'ur Ramadan. Apatah lagi kalau malam kita bangun tengah malam, bukan hanya setakat solat, baca Quran, zikir, wirid dan sebagainya, dan beristighfar kepadanya, beristighfar kepada Allah sebanyak-banyaknya. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Kalau tuan-tuan tengok satu tempat yang dikenakan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, kerana apa? Kerana tempat tersebut tidak ada orang yang beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau kita nak mengangkat balik, maknanya apa? Kita nak minta pada Allah supaya jangan turunkan bala pada kita, apa ya? Kita kena suruh semua orang Islam untuk apa? Beristighfar kepada Allah. Yang seterusnya apa? Berasa gembira untuk bermunajat kepadanya. Munajat ni tuan-tuan, tak angkat tangan pun tak apa. Kita munajat kita dengan Allah, tak angkat tangan pun tak apa. Sebab itulah munajat hamba kepada Tuhan, kalimah yang cukup agung apa dia? Ilahi antal maqsudi wa ridaka matlubi. Sambung lagi, a'tini mahabbatika wa ma'rifatika ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ini munajat yang paling agung. Apa dia? Ilahi, wahai Tuhanku, anta maqsudi, engkau itu adalah maksudku. Apa maksudnya tuan-tuan? Maksudnya apa? Dalam haula fil hayatina, dalam segenap kehidupan kita, apa dia? Apa saja kita buat, maksud kita buat benda tersebut untuk Tuhan. Waridaka, dan redha engkau, matlubi, yang kami tuntut. Redha Allah tuan-tuan, redha Allah.
Kena cari, kena minta redha. Kalau Allah Ta'ala redha pada kita, kehidupan kita ni seronok. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Hamba dia redha kepada Allah, Allah redha kepada hamba. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu balasan apa? Bagi orang yang dia itu redha akan Allah dan Allah Ta'ala redha akan dia. Ni munajat tuan-tuan. Kalau munajat ni tuan-tuan bawa tengah malam dan tuan-tuan faham maksud apa yang kita hajatkan, yang kita munajatkan kepada Allah, air mata kita akan meleleh. Kerana apa? Kerana fitrah manusia yang Allah Ta'ala jadikan. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Dia akan rasa. Kerana apa? Kerana dulu kita dah berjanji dah dengan Allah. Allah Ta'ala ni Tuhan kita, kita akan taat kepada Allah. Tiba-tiba bila mana kita datang ke dunia, kita telah menyelisihi janji kita kepada Allah Azza wa Jal. Bila mana kita bawa munajat tu, kita akan rasa apa? Kita akan rasa seronok dengan Allah. Kerana apa? Kerana ketika itu kita kembali kepada fitrah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kepada kita.